Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Alfairis Jumurin. Tumpuan berita, keputusan untuk menukarkan gelaran Ketua Menteri Sarawak kepada Premier Sarawak merupakan satu lagi langkah besar ke arah perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak negeri ini seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, penukaran gelaran ini adalah untuk membezakan Sarawak dengan negeri-negeri lain dalam Malaysia. Berucap semasa merasmikan mesyuarat agung ranting 3 tahun sekali bagi ranting Babu Bangkit dan Suri dari Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB di Sepau pada Ahad. Beliau berkata Sarawak merupakan wilayah lain selain Sabah yang membentuk negara ini. Jelas beliau perbincangan mengenai hak-hak lain kini diteruskan setelah kerajaan negeri memperoleh kejayaan dalam mengenakan cukai jualan negeri SST ke atas Petronas untuk hasil jualan produk-produk petroleum. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas Ugah menggesa rakyat Sarawak untuk terus yakin dan menyokong kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS seperti yang diberikan semasa kemenangan besar parti tersebut pada pilihan raya negeri PRN yang lepas. Sementara itu, beliau menjelaskan mesyuarat agung ranting penting untuk diadakan bagi mencukil pemimpin muda yang baharu di peringkat akar umbi, seterusnya melahirkan golongan pemimpin yang peka terhadap isu yang timbul di kawasan mereka. Laporan seterusnya, program jelajah menyantuni veteran Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM penting dalam usaha menjaga hal ehwal kebajikan dan sosioekonomi veteran TLDM. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata program itu mampu memberi kesedaran kepada para veteran mengenai jenis-jenis bantuan yang boleh dipohon melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Sarawak. Jelasnya program ini juga berperanan mengumpulkan kembali bekas-bekas serta pesara TLDM di sekitar kawasan serta mempromosikan Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM kepada mereka. Kita susah nak bayangkan, kecuali kalau kita betul-betul mendengar dari mereka sekalipun, dari mulutnya pun barulah kita tahu betapa cabaran yang mereka hadapi, yang mereka lalui apabila mereka berada di perbatasan, di barisan hadapan, menjadi orang yang menjaga keselamatan kita. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program tersebut di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Sabtu. Dalam majlis sama, Datuk Julaihi turut meluluskan peruntukan geran sebanyak RM15,000 untuk PVTLDM bagi membolehkan persatuan tersebut menjalankan sebarang aktiviti dari semasa ke semasa. Seterusnya, pelaksanaan program Family on Alert bertepatan dalam mengenal pasti keluarga yang berisiko supaya dapat menangani masalah dadah dengan lebih berkesan. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1 Datuk Rozi Yunus. Katanya golongan remaja dan belia juga dilibatkan dalam pelbagai aktiviti untuk meningkatkan faktor pelindung dan mengurangkan faktor risiko. Beliau dalam pada itu yakin usaha penduduk kampung Kepayang yang sering bekerjasama dengan pelbagai jabatan untuk mengadakan program ini mampu menolak gejala sosial yang kurang sihat berlaku di kawasan ini. Berucap semasa merasmikan program berkenaan di Balai Raya Seberguna Kampung Kepayang Berkenu pada Sabtu, beliau berkata program tersebut dianjurkan oleh One Stop Committee OSC MIDS Daerah Subis, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Miri, Pemadam Daerah Subis, Skuad Daerah Miri dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kepayang Berkenu. Katanya penganjuran program itu memastikan masyarakat khususnya golongan belia di situ terhindar dari masalah penagihan dadah dan substans. Selanjutnya, mengenai Majlis Makan Malam Perasmian Pertubuhan Petani dan Pekebun Sawit Negeri Sarawak PSNS. Majlis diadakan di Kuching pada Ahad itu telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Negeri Sarawak Martin Ben yang mewakili Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Menurut Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, dalam teks ucapan dibaca oleh Martin, beliau mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada PSNS telah banyak membantu para petani di negeri ini. Jelas beliau, kementerian amat menggalakkan dan menyokong penubuhan persatuan dan pertubuhan seperti ini agar dapat bekerjasama dengan kementerian dan Jabatan Pertanian dalam usaha mendukung visi kerajaan untuk menjadi food sufficient dan net food exporter menjelang 2030.
Tambah beliau lagi, penubuhan PSNS juga berperanan membantu ahli dalam memastikan produk pertanian mereka seperti sayur, buah-buahan dan hasil hutan dipasarkan ke pasaran tempatan. Selain itu, katanya ia dapat melindungi hak serta memelihara golongan petani dan penjaja hasil pertanian serta dapat menjalankan kerja-kerja amal untuk mencapai matlamat pertubuhan. Perkembangan seterusnya mengenai Kerajaan Sarawak akan sentiasa memperkasa golongan wanita bukan sahaja dari aspek sosial, politik dan ekonomi, malah merangkumi segala aspek pembangunan negara. Menurut Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang, peranan wanita seharusnya tidak boleh disisihkan terutama sekali dalam membantu membangunkan semula negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kerajaan telah mengiktiraf peranan wanita sebagai golongan yang boleh membantu untuk membangunkan semula negara, khasnya menerusi program-program pemerkasaan wanita dan juga usaha yang membela nasib mereka dalam mendepani situasi berkenaan. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan sambutan Hari Wanita 2022 Sarawak Peringkat Daerah Samarahan di Kota Samarahan pada Ahad. Katanya tema sambutan Hari Wanita pada tahun ini iaitu Saksama Bersama selari dengan tema Hari Wanita Antarabangsa iaitu Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Wanita juga, Hari Wanita juga disambut di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat daerah, malah ada di peringkat kampung, malah ada yang buat di peringkat NGO, pertubuhan. Dan kalau tema di Sarawaknya menggunakan tema ekspresi tinta wanita. Jadi ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, para wanita dan juga lelaki yang itu golongan lelaki ya. Terima kasih hadir bersama dalam program merayakan Hari Wanita peringkat daerah hari itu. Sungguhnya kehadiran kita orang tu merupakan satu komitmen ataupun satu petunjuk yang menunjukkan bagaimana penghargaan kita orang dengan wanita-wanita yang berada di sekeliling kita, khususnya di samping kita orang lah, di samping kita orang, dan dengan kehadiran macam tu lah yang kita harapkan. Semoga Hari Wanita itu disambut oleh wanita saja, malah oleh semua pihak termasuk golongan lelaki. Tema ini juga jelasnya disesuaikan dengan konsep Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang memberi tumpuan kepada pembangunan secara mampan dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Keperkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 1,244 kes baru pada Ahad sekaligus meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 267,655 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataannya memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 564 kes kategori 1, 669 kes kategori 2, 3 kes kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 4 kes kategori 5. Kes-kes baru ini dikesan di 34 daerah di Sarawak seperti tertera. Turut dilaporkan satu kematian baharu pada 4 Mac 2022 di Hospital Simunjan yang melibatkan lelaki berumur 72 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.